Negara ini negara hukum. Dia tak boleh bezakan. Orang besar buat kesalahan, dimaafkan. Orang miskin, dia terajang. Orang yang dalam sesuai dengan selera politik dia, dipadamkan. Orang yang tak disenangi, diperosok dalam penjara. Tak boleh. Saya kena. Saya tak ada niat. Saya tengok, Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Saya alami sebagai itu pengajaran. Mudah-mudahan bila saya ada kuasa, saya tidak izinkan hal yang ini berlaku. Dan saya tidak akan pernah melakukan rasuah, insya-Allah. Hanya simbahan fitnah dan untuk mengaibkan saja. Pendedahan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara ataupun PAC bahawa Menteri Pertahanan pada ketika LCS ini bermula, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pasti hantar Zahid Hamidi ke penjara. Siapa pengurusi PN? Ahmad Zahid. Ahmad Zahid itu orang siapa? Perangai semua orang tahu. Dia duduk rumah tu 60 tahun lebih. Yang duduk rumah tu pula perompak, penyamun, peteka darah. Mereka semuanya perompak. InsyaAllah kami sumbat kamu semua dalam penjara lepas kami menang. Tolak 2. Kluster mahkamah terang itu tak boleh diterima. Najib beritahu Zahid, tunggulah aku di pintu penjara. Dengan berbaki 2-3 bilion lagi, Zahid Hamidi boleh fikir macam mana daripada tak ada satu kapal pun boleh tambah 5 lagi kapal. Orang duk sibuk cerita pasal angkatan tentera, pasal meriam kena sakau, pasal kapal tak ada. Dia Menteri Pertahanan dulu. Satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid. Zahid kita faham lah. Dia fikir kena jadi kerajaan secepat mungkin sebab kes dia akan habis akhir bulan 11. Jadi kena ambil alih kerajaan sebelum kes dia habis akhir bulan 11. Biar rakyat lemas, biar rakyat mampus, asalkan Zahid Hamidi hidup. Bagaimana akan bantu supaya kita dapat kerajaan yang bersih dari korup? Kita pasti hantar Zahid Hamidi ke penjara. Hantar Zahid Hamidi ke penjara. Biar rakyat lemas, biar rakyat mampus, asalkan Zahid Hamidi hidup. Dia nak hadapi kes mahkamah, di mana kita masuk mahkamah, tahulah Datuk Zainal Ibrahim pakar adalah mahkamah. Saya siki-siki. Bila sampai ke peringkat mahkamah kata ada prima facie, kita kena bela diri. Artinya setengah kaki dah masuk dalam jail. Sekarang Zahid Hamidi kena bela diri dalam kes Yayasan Budi. Bila kes itu dibicarakan, maka dia bimbang kalau didapati bersalah. Kalau didapati bersalah, apa dia nak buat? Oleh itu, mereka nak buat pilihan raya, mereka harap mereka menang. Lepas menang, dia boleh tukar peguam negara, dia boleh tukar pendakwa raya, maka kes itu akan hanyut di tengah jalan. Nak selamatkan seorang individu, rakyat biar mampus. Terbesar jika saya berdiam diri. Politik perlu berprinsip. Sebelum pilihan raya kata tak akan jadi Perdana Menteri yang tunduk kepada perasuah. Lepas pilihan raya bukan saja tunduk dengan perasuah tetapi menormalisasikan rasuah. Mula dengan penangguhan kes. Lepas itu mumpun gugurkan kes. Pendakwa raya ditukar pada saat-saat terakhir. Hari ini satu Malaysia dikejutkan dengan berita kesemua 47 pertuduhan rasuah timbalan Perdana Menteri dilepaskan. Jangan salahkan mahkamah dan hakim. Ini permohonan baru dari kerajaan badani. Sampai yang Arif Hakim pun kata bazir masa dan duit rakyat.
Puluhan saksi telah dipanggil. Beribu muka surat dokumen-dokumen dikemukakan. Sampai pihak mahkamah putuskan ada kes dan masuk pembelaan. 4 tahun perbicaraan. Tiba-tiba gugurkan kes pada saat yang terakhir. Dulu lawan rasuah, kini normalisasi rasuah. Dulu kata nak reformasi, kini reformasi di belakangi. Dulu kata nak perjuangkan rakyat, kini mengkhianati rakyat. Tak rasa malu ke? Dulu cakap lain, kini buat lain. Demi pangkat, jawatan dan kuasa. Many red lines have been crossed before. How many more before you feel a sense of shame? Tak malu ke? Berdosa besar jika saya berdiam diri. Saya ingin minta pandangan semua. Kuda akan adakan mesyuarat tergempar berkenaan isu ini. We will not tolerate it. And I like to hear your view.